Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kali ini akan tengok sejarah tingkatan 3 iaitu bab 8, kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. 8.4, keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran Barat. Kita tengok peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Yang pertama iaitu kemakmuran negeri, melambatkan perluasan kuasa British, kemajuan pendidikan, penubuhan regimen askar Melayu Diraja, pegawai takbir Melayu, pertahankan institusi beraja. Kita tengok kemakmuran negeri. Kita tengok negeri Johor di mana kemakmuran ekonomi Johor menunjukkan kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran yang diwujudkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Misalnya, ramai pelabur asing telah berjaya ditarik datang ke Johor untuk melabur dalam sektor pertanian komersial seperti gambir dan lada hitam. Sultan Abu Bakar telah memainkan peranan yang penting di sumber hasil pertanian penting yang membawa kemajuan ekonomi Johor dengan menjadikan motif lada hitam dan gambir tersebut sebagai awan larat pada semua peralatan istana kerajaan. Gambar ini menunjukkan motif awan larat, daun gambir dan lada hitam dalam warna kuning. Seterusnya kita tengok negeri Perak di mana Tengku Menteri Ngah Ibrahim berusaha memajukan perlombongan biji timah di Larut. Sultan Ismail di Lembah Kinta memperkenalkan Perak sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Di Kedah pula dikenal sebagai negeri jelapang padi. Kesannya daripada pembaruan pentadbiran Kedah sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan Perdana Menteri Wan Muhammad Saman. Seterusnya kita tengok Sarawak dan Sabah, mana kewujudan pelabuhan-pelabuhan telah membuktikan penduduk Sarawak dan Sabah sudah terlibat dengan kegiatan perdagangan seperti di Kota Batu, Sandakan, Kuching, Santubong, Banjarmasin, Kutai dan Tambas. Memperdagangkan bahan mentah, hasil hutan dan hasil laut. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kuasa barat melihat potensi ekonomi Sarawak dan Sabah selepas penemuan hasil bumi seperti antimoni, emas dan arang batu. Pada awal abad 1820-an, Sarawak merupakan pengekspor utama emas, antimoni dan sagu. Sabah menjadi pengeluar hasil hutan seperti kapur barus dan sarang burung serta hasil laut seperti mutiara dan sirip ikan hiu. Seterusnya kita tengok melambatkan kuasaan British di mana pengubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri Terengganu telah membantukan perluasan kuasa British ke atas negeri Melayu. Namun begitu, British telah mendesak Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian British Johor pada tahun 1914 selepas kemangkatan Sultan Abu Bakar. Terengganu merupakan negeri Melayu terakhir menerima penasihat British setelah berjaya mendesak penggantinya Sultan Zainal Abidin III iaitu Sultan Muhammad II menandatangani perjanjian menerima penasihat British pada tahun 1919. Bahagian kandungan perjanjian British Johor pada tahun 1914 dalam perjanjian ini di mana Sultan negeri dan wilayah Johor akan menerima dan menyediakan kediaman yang sesuai untuk seorang pegawai British yang dinamakan Ketua Penasihat yang akan ditauliahkan ke Istana Baginda dan tinggal dalam negeri dan wilayah Johor, dan nasihatnya dah diminta dan diambil atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran am negeri. Semua persoalan selain yang agama Islam, adat dan orang Melayu.
Gambar rajah ini menunjukkan kejayaan British, peluasan kuasa British di negeri Melayu. Meskipun menerima penasihat British, Sultan Ibrahim yang mewarisi pemerintahan negeri selepas kemangkatan Sultan Abu Bakar tetap berpegang Johor mesti Johor. Kemajuan pendidikan. Tumpuan British adalah untuk mengeksploitasi sumber ekonomi negeri-negeri Melayu tetapi bukan menyediakan kemudahan pendidikan. Pendidikan terutamanya pendidikan wanita kurang diberikan perhatian sebab dia tidak memberikan peluang ekonomi pada British. Walau bagaimanapun, desakan Raja-Raja Melayu melalui Durbar secara berterusan mengenai kepentingan pendidikan anak watan membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu termasuk sekolah perempuan. Gambar rajah ini menunjukkan statistik sekolah perempuan di negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1996 hingga terus. Penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Penubuhan Regimen Askar Melayu merupakan hasil inisiatif Tengku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah Samsa 9, Sultan Perak Sultan Alang Iskandar, Undang Luar Rembau Datuk Abdullah Tahan, Raja Tulan Sultan Abdullah Raja di Hilir Perak. Raja-Raja Melayu dan pembesar Melayu mendesak melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan bersenjata yang dianggotai oleh anak watan bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara. Ini merupakan logo pasukan Regimen Askar Melayu pertama dengan moto taat raja, tambahkan keberanian mempertahankan kesetiaan kepada raja dan negara, mempertahankan kesucian agama Islam dan mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Pada tahun 1933, Kompeni percubaan diwujudkan di Port Dickson, Negeri Sembilan yang kemudiannya menjadi Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Jadi asas penubuhan pasukan tentera di negara kita, ianya dianugerahkan gelaran diraja menjadi Regimen Askar Melayu Diraja RMD. Pegawai Takbir Melayu. Tim Perkhidmatan Takbir Melayu bukan. Ianya bertujuan melatih orang Melayu mencuburi diri dalam pentadbiran negeri. Kepentingan PTM merupakan hak kepada Raja-Raja Melayu bagi kepentingan anak mereka. British sedar bahawa kerjasama elit Melayu diperlukan untuk mengekalkan kedudukan mereka di negeri-negeri Melayu. Pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British akan memberikan peluang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehendak British. Pegawai-pegawai Melayu boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu dan menduduki jawatan-jawatan. PTM dianggap sebagai eksklusif dengan prestij yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Berikut merupakan beberapa orang pegawai PTM yang terkenal. Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Ketua Kolej Melayu pada tahun 20-an. Pula Tun Jaafar Ibn Abdul Rahman yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ini pula Tan Sri Muhammad Dar Batin, dan ini pula Tan Sri Ahmad Khan. Mempertahankan institusi beraja. Institusi raja dapat dikekalkan dan berjaya dipertahankan hasil berdiplomasi. British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pada peringkat pembesar negeri. Pegawai British menggantikan peranan pembesar negeri. Jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan bagi menggantikan peranan pembesar tempatan. Walaupun raja mesti menerima nasihat British dan tidak lagi boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya, namun semua undang-undang yang dilaksanakan mesti memperoleh tanda tangan dan tak mohon sultan sebagai pengesahan kepada undang-undang yang dilaksanakan di bawah pentadbiran British. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.